KPM. Didik TV KPM. Hidup harmoni, amalan diseru, terjalin ukhuwah antara kita. Rakyat Malaysia harus bersatu demi agama, bangsa, negara. Berkasih sayang memberi makna, hubungan erat perpaduan dijaga. Terlingkah bicara tidak ke mana, bawa sengketa berpecah bangsa. Berbeza bangsa bukan alasan, saling membantu amalan mulia. Bersatu padu jadikan pegangan, kelak negara aman sejahtera. Berkasih sayang memberi makna, hubungan erat perpaduan dijaga. Terlingkah bicara tidak ke mana, bawa sengketa berpecah bangsa. Berbeza bangsa bukan alasan, saling membantu amalan mulia. Bersatu padu jadikan pegangan, kelak negara aman sejahtera. Ingatlah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Saya mendoakan agar anda dalam keadaan yang baik-baik belaka. Baiklah, hari ini tentunya kita dalam slot menengah rendah untuk mata pelajaran Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kita. Tetapi persoalannya sekarang ini, siapakah guru yang akan menemani Irfan dan menjadi tunjang kepada kelas kita hari ini? Jom kita saksikan dulu profil guru kita. Itulah dia profil guru kita hari ini, datang jauh dari Johor. Inilah dia Cikgu Akilul Nazar bin Arba'in. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irfan, apa khabar Irfan? Saya baik, alhamdulillah. Cikgu apa khabar? Alhamdulillah Irfan, baik juga Irfan. Terima kasih. Terima kasih Cikgu kerana bersama kami hari ini. Tentunya kita akan belajar mengenai bahasa Melayu untuk tingkatan 2. Jadi Cikgu, pastinya kita juga ada anak murid Cikgu yang berada dalam talian. Jadi apa kata kita perkenalkan mereka? Silakan Cikgu. Baiklah Irfan, terima kasih. Baiklah, hari ini mari kita berkenalan dengan murid-murid yang saya bawakan bersama-sama dalam Google Meet. Yang pertama kita ada Muhammad Haziq Shah. Haziq, sila perkenalkan diri awak Haziq. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Haziq Shah bin Muhammad Iskandar Shah dari SMK Kelapa Sawit. Baiklah, terima kasih Haziq. Yang kedua Irfan, kita ada pelajar murid yang bernama Romelda. Sila kenalkan diri anda Romelda. Hai semua, selamat sejahtera. Nama saya Romelda Ali Haris dari SMK Kelapa Sawit. Seterusnya Irfan, kita ada murid yang bernama Raja. Raja, boleh kenalkan diri awak? Silakan Raja. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Nama saya Raja Syahputra bin Raja Iskandar dari Kelapa Sawit. Baiklah, dan yang terakhir kita ada murid berbangsa India Irfan, iaitu Saranya. Kenalkan diri awak. Hai semua, nama saya Saranya, anak perempuan Siwa Subramaniam dari SMK Kelapa Sawit.
Baiklah Irfan, itulah murid-murid yang akan bersama saya pada hari ini untuk mempelajari topik yang akan saya ajar pada hari ini, Irfan. Baiklah, selamat berkenalan kepada dua kumbang dan dua burung kita pada hari ini. Terima kasih kerana bersama kami. Dan cikgu, apakah subtopik kita untuk hari ini? Tadi Irfan ada dengar cikgu berseloka dan mendengar perkataan ukuah misalnya. Jadi, untuk hari ini apa yang kita kongsikan? Baiklah Irfan, pada awal tadi sebenarnya Irfan, saya telah berseloka Irfan. Dalam bait-bait seloka tersebut Irfan, agak-agaknya ada perkataan seperti perpaduan, betul, bersatu padu. Betul tak Irfan? Jadi apa kaitannya dengan topik kita pada hari ini? Cikgu akan terangkan tema 11 perpaduan, iaitu unit yang akan kita pilih ialah unit 21, indahnya ukhuwah Irfan. Jadi apa sebenarnya kemahiran atau aspek apa yang hendak kita pelajari pada hari ini Irfan? Jadi jom kita lihat Irfan. Pada hari ini kita akan lihat aspek seni bahasa, iaitu standard kandungan 4.1 Irfan, memahami dan mengapresiasi karya sastra dengan memberikan respon peribadi. Baik. Yang mana saya berfokus kepada standard pembelajaran 4.1.1, iaitu murid akan memahami dan mengapresiasi karya prosa dari aspek sinopsis Irfan, tema, persoalan, nilai dan pengajaran, watak dan perwatakan dengan memberikan respon yang betul dan rasional Irfan. Namun berdasarkan aspek seni bahasa ini Irfan, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, dengan harapan murid dapat membaca untuk menganalisis karya prosa moden yang terdapat dalam buku teks Bahasa Melayu tingkatan 2 Irfan, yang berjudul Novel Kasih Sahabat dengan menggunakan teknik bacaan reap. Apa itu teknik bacaan reap? Apa itu reap cikgu? Nanti kita akan pelajari Irfan. Baik. Seterusnya yang kedua, saya berharap agar murid dapat membaca untuk menganalisis karya prosa moden pula Irfan, yang berjudul Cerpen Banjir di Mata Emak dengan menggunakan teknik lakonan. Kita akan berlakon nanti. Betul Irfan, kita Baik. nantikan. Dan yang terakhir, menyatakan sekurang-kurangnya 2 nilai beserta contoh dan 2 pengajaran yang sesuai berdasarkan kajian prosa tersebut dengan tepat dan rasional Irfan. Jadi apa sebenarnya yang akan kita pelajari hari ini, kita akan teruskan nanti. Baiklah, untuk meneruskannya Irfan, saya biasa kalau dalam kelas bahasa Melayu saya Irfan, saya cakap kayakah dirimu? Apa yang Irfan faham dengan kayakah dirimu ini? Kayakah dirimu bagi Irfan mungkin dari segi ilmu cikgu? Ilmu. Okey, ini jawapan Irfan. Okey. Kadang-kadang ya Irfan, ada murid-murid yang bercakap, sama ada murid dalam Google Meet ataupun di rumah, mereka seringkali cakap, kaya ni kaya duit cikgu, kaya ni kaya harta cikgu. Bukan Irfan. Tetapi dalam subjek bahasa Melayu kelas saya, kayakah dirimu itu saya konsepkan kepada murid-murid perlu menguasai kepelbagaian kosakata Irfan. Kepelbagaian kosakata. Ya, bagi meningkatkan kemahiran mereka berbahasa. Jadi, apakah perkataan yang saya kongsikan pada hari ini? Sudah tentunya Irfan, apa itu prosa. Baiklah murid-murid yang berada di rumah ataupun di dalam Google Meet, sebenarnya maksud perkataan ini biasanya kita akan perolehi daripada Kamus Dewan edisi yang berapa Irfan? Keempat cikgu. Betul, ya. Kamus Dewan edisi yang keempat, ataupun murid boleh layari Pusat Rujukan Persuratan Melayu PRPM di laman sesawang yang boleh dicari di Google. Jadi murid-murid pula dapat maksud prosa tersebut adalah karangan yang bertulis dengan bahasa yang biasa. Maksudnya di sini murid-murid di rumah dan dalam Google Meet, prosa ini adalah karangan bertulis. Tak kisah sama ada panjang ataupun pendek. Bermakna jika kita tengok aspek seni bahasa, prosa ini ada 2. Kita akan dapat lihat, pertama novel dan yang kedua kita ada cerpen. Novel adalah karangan yang bertulis panjangnya Irfan, melebihi kebiasaannya 10,000 patah perkataan. Itu novel. Ya, novel. Okey. Manakala murid-murid, cerpen pula adalah dalam lingkungan 5,000 hingga 10,000 patah perkataan. Baik cikgu. Jadi dapat ya jelas kat sini maksud prosa. Seterusnya perkataan yang kedua Irfan, apa yang kita nak tahu ialah perkataan nilai, yang mana objektif kita pada hari ini untuk mencari nilai dan pengajaran. Jadi apa maksud nilai? Kita lihat di sini kalau dalam Kamus Dewan edisi yang keempat ini,
dalam Kamus Dewan edisi yang keempat ini, kita dapat lihat banyak maksud diberikan maksud nilai ini. Yang pertama, taksiran harga. Yang kedua, harga sesuatu dibandingkan dengan harga lain. Yang ketiga, kadar ataupun nisbah. Yang keempat, darjat, kualiti ataupun mutu. Yang kelima, kita ada maksud sifat ketinggian. Yang keenam, markah. Agak-agaknya dalam aspek seni bahasa, yang mana satu kita nak tekankan adalah maksud yang kelima, Irfan. Yang mana sifat ketinggian adalah nilai-nilai murni yang dapat kita perolehi dalam karya sastra tersebut. Dan kosakata yang ketiga ialah pengajaran. Apa sebenarnya pengajaran itu? Menurut Kamus Dewan edisi yang keempat, pengajaran ini berbentuk perihal mengajar atau segala sesuatu perbuatan, peringatan, pedoman, pengalaman berdasarkan sesuatu peristiwa, Irfan. Jadi pada hari ini, murid telah dapat mengetahui 3 perkataan baru, kosakata baharu yang mempunyai maksud khusus, Irfan. Baik cikgu, terima kasih. Tetapi cikgu, berbalik kepada perkataan yang pertama tadi, iaitu prosa. Betul. Irfan teringat kembali pada zaman bersekolah dulu, ada perbezaan cikgu, iaitu antara prosa klasik dan juga prosa moden. Mungkin cikgu boleh tolong jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Irfan atas soalan yang diberikan. Betul juga. Sebenarnya dalam prosa ini, kita ada 2 jenis prosa, iaitu yang pertama prosa klasik dan yang kedua prosa moden. Apa itu prosa klasik? Prosa klasik ini kebiasaannya adalah cerita-cerita dahulu kala, seperti Penglipur Lara, Jenaka, dan contohnya, saya sendiri nak tanya Kak Irfan, apa contoh agak-agaknya? Contohnya cikgu, Penglipur Lara. Atau contohnya macam Pak Pandai ke cikgu? Betul, Irfan. Jadi kita banyak cerita-cerita lama, hikayat lama macam cerita si Tanggang, bawang merah, bawang putih. Ini kita kategorikan sebagai prosa klasik atau tradisional. Manakala Irfan, prosa moden pula merujuk kepada novel ataupun cerpen semasa. Dia berbentuk agak lebih kepada fiction, Irfan. Jelas tak? Jelas cikgu. Terima kasih kerana berkongsikan kepada kita dalam segmen yang pertama ni. Tapi sekarang cikgu, kalau kita berhenti berehat boleh dulu? Boleh, Irfan. Kita kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Baiklah, bersua kembali kita di Didik TV KPM, tentunya dalam mata pelajaran Bahasa Melayu untuk tingkatan 2. Jadi Cikgu Akil, kalau kita ikut subtopik kita hari ini, kita akan teruskan pula dengan perbincangan mengenai novel kita, iaitu Kisah Sahabat. Betul, Irfan. Jadi apa kata kita mulakan? Baiklah, terima kasih Irfan. Baiklah, terima kasih. Hari ini topik yang akan kita sentuh ialah novel Kasih Sahabat dalam buku teks Bahasa Melayu tingkatan 2, muka surat 131 dan 32. Yang mana aspek seni bahasa yang akan kita sentuh ialah, saya nak di akhir sesi pembelajaran pada hari ini, murid-murid dapat memahami dan mengapresiasikan karya sastra dengan menyatakan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam novel Kasih Sahabat. Tetapi sebelum itu, Irfan, saya nak kenalkan satu teknik bacaan. Mungkin murid-murid dalam Google Meet dan juga murid-murid di rumah telah mahir dengan teknik bacaan ini. Cuma saya buat imbasan kembali, Irfan. Teknik apa yang boleh kita gunakan dalam mengkaji prosa ini? Jadi, di sebelah kiri saya ada teknik bacaan react, Irfan, yang mana R merujuk kepada read, murid-murid akan membaca. Kemudian E, encode, murid akan terjemahkan idea berdasarkan bacaan mereka. Seterusnya A, endnote, murid akan mencatat berdasarkan pentafsiran apa maklumat yang mereka perolehi daripada teks tersebut. Dan yang terakhir D, ponder, murid akan berfikir apakah
kesan atau pengajaran atau nilai-nilai yang mereka perolehi daripada bacaan novel tersebut. Baiklah, jom kita mulakan Irfan. Jadi Silakan, murid-murid cikgu. di dalam Google Meet dan juga di rumah, awak boleh buka buku teks muka surat 135 Irfan. Boleh tak Irfan tunjukkan kat saya petikan novel Kasih Sahabat dalam buku teks itu Irfan? Boleh cikgu. Okey, Irfan akan buka dulu Ya. muka surat 135. 35 Irfan. Baik, Irfan akan cari sebentar. Okey, dah jumpa cikgu. Okey, baiklah Irfan, jika kita lihat teks seperti ini terlalu panjang Irfan. Ini yang membuatkan murid-murid di rumah atau dalam Google Meet kadang-kadang malas untuk membaca. Jadi saya kongsikan satu kaedah yang mana murid-murid di rumah ataupun dalam Google Meet dan guru-guru boleh bahagikan teks yang panjang ini kepada 4 bahagian kecil. 4 bahagian kecil. Bagaimana tu Ya, cikgu? kita pecahkan teks tersebut kepada 4 bahagian dan kita akan pelajarinya. Okey, Baik. baiklah. Sekarang lihat bahagian pertama yang saya bahagikan. Okey, dalam bahagian ini apa yang akan murid-murid lalui adalah proses R, read, murid akan membaca. Kemudian E, encode, murid akan terjemahkan. Dan akhir sekali A, endnote, murid akan catatkan pentafsiran mereka berkaitan apa yang mereka perolehi daripada teks ini. Dan menjurus kepada objektif saya nak lihat nilai. Jadi murid perlu cari nilai berdasarkan bahagian ini. Baiklah, Baik. untuk mulakan Irfan, saya mohon mana-mana murid yang nak bantu saya buat bacaan Irfan. Silakan mana-mana murid. Mari kita mulakan wadah perbincangan kita. Silakan. Siapa yang nak cuba dulu Irfan? Okey, Raja macam angkat tangan tadi cikgu. Irfan Ya, rasa. silakan Raja. Novel Kasih Sahabat karya alias Derais. Amir memicir-micir sampul itu dan sahlah bahawa isinya ialah wang. Amir mengeluh, janganlah begini, Tong Seng. Kami tidak boleh menerima wang ini, kata Amir. Kali ini, Tong Seng pula yang mengeluh. Amir, kita hidup bersama-sama. Masa senang, kita hadapi bersama-sama. Masa susah pun, mestilah kita hadapi bersama-sama juga. Ambillah duit itu. Niat kami hendak membantu sahaja, kata Tong Seng. Sedikit kesal dengan sikap Amir yang tidak mahu menerima bantuan itu. Masing-masing terdiam. Baiklah, terima kasih Raja. Irfan, jadinya di sini telah berlakunya proses bacaan read Irfan. Dan seterusnya kita pergi ke proses yang kedua, E, encode. Terjemahkan idea yang telah dibacakan oleh Raja sebentar tadi. Jadi saya nak tanya murid-murid dalam Google Meet, siapa yang nak bantu terjemahkan apa idea yang awak dapat? Silakan. Siapa yang angkat? Izinkan saya beritahu pandangan saya, cikgu. Ya, Saranya. Silakan Saranya. Pada pandangan saya, ia adalah perbualan antara Toseng dan Amir. Amir menolak wang yang diberikan oleh Toseng. Sedangkan niat Toseng adalah untuk menolong Amir. Itu sahaja, cikgu. Wah, tepat sekali Irfan apa yang disampaikan, iaitu Amir tidak mahu menerima wang pemberian yang diberikan oleh Toh Seng Irfan. Jadi sebenarnya Irfan, di sini telah berlaku proses pentaksiran bilik darjah Irfan. Baik. Yang mana biasanya aspek seni bahasa ini tidak dinilai. Namun apabila murid membaca dan murid terjemahkan, kita telah dapat menilai kemahiran membaca dan kemahiran bertutur. Jadi Irfan, berdasarkan bacaan Raja sebentar tadi, Baik. dengan terjemahan Saranya, saya nak bagikan bintang lah Irfan. Berapa bintang kita nak bagi? Okey, cikgu? saya dengar Raja membaca menggunakan bahasa baku Betul, Irfan. saya setuju. Jadi sangat bagus dan saya boleh berikan 5 bintang kepada Raja Irfan. 5 bintang. Maknanya Ya. cikgu saya akan gabungkan satu senyuman, pelekat senyuman ini Ya. dan juga satu lagi yang berwarna kuning ini. Baik, Betul, ini Irfan. untuk Raja cikgu Untuk ya. Raja Irfan. Okey, 5 bintang untuk Raja setakat ini. Tahniah Abang Irfan ucapkan. Ya, dan seterusnya kita Saranya, berapa bintang kita nak bagi atas keberanian dia menjadi orang yang pertama. Jadi kita berikan juga 5 bintang. 5 Irfan. bintang lagi untuk Sarania. Kita Okey. tampalkan pelekat tersebut Irfan Baik, di papan boleh. ganjaran itu. Sila. Okey, Sarania mendapat 5 ganjaran juga. Baik, Irfan akan letak di sini. Okey, cikgu. Okey, nanti di akhir sesi pembelajaran kita akan lihat berapa banyak bintang yang mereka Betul. kumpulkan. Mereka Jadi perlu berlumba. seterusnya proses yang ketiga. Dalam pemerhatian pendengaran mereka mencerap bacaan dan idea tersebut Irfan, sebenarnya berlaku perbuatan endnote ini. Apa yang perlu murid catatkan
adalah murid perlu mencatatkan nilai yang terdapat dalam bahan bacaan ini. Jadi, saya yakin murid-murid di dalam Google Meet ada mini board masing-masing. Minta kerjasama untuk tuliskan nilai yang awak perolehi daripada bahagian ini. Jadi, jelas kat situ Irfan, teknik bacaan ini memudahkan murid untuk faham. Betul. Biasanya kita akan baca terlalu panjang Irfan. Jadi, bila kita baca sedikit demi sedikit, murid akan lebih faham. Saya harap murid di rumah juga dapat ikuti dengan baik. Baiklah Irfan, kita teruskan dengan bahagian yang kedua. Untuk bahagian kedua, siapa nak bantu saya untuk bacakan? Silakan. Izinkan saya mencuba, cikgu. Ya, kita ada Romelda. Silakan Romelda. Ambillah duit itu, Amir. Awak boleh menggunakannya sebagai modal untuk berniaga nanti. Kata Tok Seng. Amir serba salah untuk menerima pemberian seperti itu. Sikap keluarga Tok Seng yang terlalu baik kepadanya membuat dia rimas pula. Bukan Tok Seng sahaja, keluarga Kumar juga begitu. Mereka sering membantunya. Ambillah duit itu sebelum saya merajuk, Amir. Kata Tok Seng cuba berseloroh pula. Amir ketawa terkekeh-kekeh mendengarnya. Kemudian Tok Seng turut ketawa. Terima kasih Romelda atas bacaannya. Melalui pemerhatian saya Irfan, saya rasa saya boleh bagi setakat ini 4 bintang sahaja Irfan untuk Romelda bagi permulaan ini. Mungkin dia akan perbaiki melalui bacaan dia yang akan datang. Baik. Kerana terdapat perkataan yang tidak menggunakan bahasa baku dengan baik Irfan. Okey. Jadi kita tampalkan pelekat satu sahaja senyuman itu Irfan. Boleh, tak ada masalah. Tapi Irfan rasa cikgu, itu memang dalam proses pembelajaran kita kan. Betul. Kadang-kadang kita boleh mulakan dengan kesilapan, tapi kita bangkit kembali untuk betulkan kesalahan tersebut. Betul Irfan. Okey, syabas kepada Romelda, bagi Irfan mengucapkan. Baiklah, seterusnya kita teruskan lagi Irfan. Saya nak minta seperti bahagian 1, terjemahan idea. Siapa yang nak bantu saya untuk terjemahkan apa yang Romelda baca sebentar tadi? Silakan. Cikgu, izinkan saya, cikgu. Okey, kita ada Raja. Silakan Raja. Pada pendapat saya, Tong Seng memujuk supaya menerima wang pemberiannya. Amir berasa malu kerana keluarga Tong Seng dan Kumar terlalu baik terhadap keluarganya. Itu sahaja. Baiklah, terima kasih Raja. Tepat sekali apa yang idea diberikan oleh Raja sebentar tadi, yang mana Amir terlalu malu untuk menerima wang yang diberikan oleh keluarga Kumar dan juga Tong Seng yang sentiasa membantunya. Jadi dengan itu saya nak berikan Raja juga 5 bintang. 5 bintang lagi sekali kerana untuk jawapannya Raja. tepat. Tahniah Okey. Raja. Dan kita boleh berikan pelekat kepadanya. Sambil-sambil Abang Irfan meletakkan pelekat tu, proses seterusnya murid-murid di rumah atau di dalam Google Meet boleh tuliskan apakah EndNote berdasarkan pemerhatian awak, apakah nilai yang terdapat dalam bahagian yang kedua. Dah siap Irfan? Dah siap cikgu? Baiklah Irfan, kita teruskan dengan bahagian yang ketiga. Silakan. Baiklah, siapa lagi yang nak bantu saya untuk membaca? Izinkan saya, cikgu. Ya, kita ada Haziq je. Silakan Haziq. Silalah merajuk. Kalau Kumar sudah sampai nanti, dia boleh pujuk awak, balas Amir yang tertawa kemudiannya. Tok Seng ikut tertawa. Tok Seng tidak dapat membayangkan Kumar memujuknya yang merajuk. Pasti buruk benar keadaannya. Tolong sampaikan ucapan terima kasih saya kepada emak dan ayah awak. Kami sangat terhutang budi dengan keluarga awak, kata Amir yang terpaksa menerima bantuan itu dengan berat hati pula. Macam itulah kawan, balas Tok Seng penuh kegirangan. Baiklah, terima kasih Haziq. Jadi untuk bahagian ini, agak-agak siapa yang nak kongsikan terjemahan idea yang mereka faham berdasarkan bacaan Haziq sebentar tadi? Silakan. Izinkan saya memberi pandangan, cikgu. Ya, Romelda, teruskan. Amir menerima duit pemberian Tok Seng dan meminta Tok Seng mengucapkan terima kasih kepada keluarganya. Baiklah, terima kasih atas terjemahan idea. Jadi berdasarkan bacaan Haziq dan juga terjemahan idea yang diberikan Romelda, berapa bintang kita nak bagi? Saya sangat berpuas hati dengan bacaan Haziq kerana jelas sebutir satu persatu. Kita berikan 5 bintang. 5 bintang. Dan begitu juga dengan Romelda. Dia bangkit daripada kelemahan dia tu. Dia cuba menjawab. Kita berikan 5 bintang juga Irfan. 5 bintang juga masing-masing kepada Haziq dan juga Romelda. Diucapkan Dan sambil-sambil tu, sama juga seperti yang sebelum ini, saya minta murid-murid untuk catatkan apakah nilai yang awak perolehi daripada bacaan bahagian yang ketiga ini. Baik.
Maknanya cikgu, kita dah ada 3 nilai yang akan dipersembahkan kejap lagi. Betul. Okey, Kita lihat boleh. berapa banyak nilai yang akan dipersembahkan oleh murid-murid ni. Begitu juga murid-murid di rumah ya. Dan saya teruskan ya Irfan ke bahagian yang keempat. Silakan. Okey. Dan saya rasa siapa lagi nak mencuba? Mungkin ada satu lagi murid yang nak bantu untuk baca kan? Izinkan saya membaca, cikgu. Silakan Saranya. Kawan-kawan, dengarlah sambungannya. Tiba-tiba, Kumar muncul di laman rumah Amir dengan basikalnya. Dia keheranan apabila terlihat Toseng tiba lebih awal daripadanya. Awak sudah kalah hari ini, Kumar, kata Toseng. Saya tiba lebih awal daripada awak, kata Toseng lagi. Eleh, saya tidak hairanlah. Saya bukannya terlewat. Saya masih menepati masa. Awak yang terlebih awal, balas Kumar tidak mahu mengalah lagi. Kemudian budak-budak bertiga itu bergerak ke pangkin tepi laman rumah Amir. Perbincangan tentang projek baharu mereka pun bermula secara rasminya. Baiklah, terima kasih Saranya. Irfan, saya begitu tertarik dengan cara bacaan Saranya. Saya juga begitu, Nampak cikgu. tak dia boleh membaca dengan menggayakan situasi tersebut. Beremosi juga. Betul. Jadi saya rasa saya nak berikan 5 bintang dan kita tambah ekstra 1 pelekat ekstra Irfan. Kerana terlalu baik persembahan seperti ini dapat diberikan tahap kelima biasanya Irfan. Boleh cikgu, jadi kita Ya. nak tambah 1 lagi pelekat, maknanya ada 3 pelekat lah cikgu. Betul Irfan. Wah, Kita hebatlah tampalkan Saranya. dulu. Tahniah Okey. Saranya. Kita Okey, berikan dan- tepukan dulu cikgu. Ya, tepuk Tahniah. dulu. Baik. Okey, dan seterusnya Irfan, sambil tu saya teruskan, saya minta satu murid untuk terjemahkan apa yang dibaca oleh Saranya sebentar tadi. Silakan. Izinkan saya memberi pendapat, cikgu. Ya, silakan Haziq. Umar terkejut melihat Toseng tiba lebih awal di rumah Amir. Tanpa melengahkan masa, mereka bergerak ke pangkin tepi laman rumah Amir bagi memulakan perbincangan projek baru mereka. Baiklah, terima kasih Haziq atas bacaan tersebut. Jadi di sini nampak ya, murid-murid telah membaca, terjemahkan idea dan dalam masa yang sama Irfan, saya minta sekali lagi tuliskan nilai yang mereka perolehi daripada bacaan teks ini Irfan. Baik. Jadi saya terlupa nak beri berapa bintang kepada Haziq Haziq. ni Irfan. Jadi saya rasa saya mampu berikan 4 bintang saja Irfan. 4 Sebab bintang? apa? Ha-ha. Sebab rasa macam Haziq ni teragak-agak nak beri jawapan tu. Okey. Mungkin dia rasa betul atau tidak, tak apa. Kita boleh berikan bintang kepada mereka. Jadi cikgu, kalau kita nak berikan jawapan, kita kena lebih yakin ke bagaimana? Betul. cikgu? Jika murid lebih yakin dan rasa tidak malu-malu, mungkin lebih spontan, saya rasakan bintang 5 bintang tu kita boleh beri terus kepada mereka Irfan. Baik, ingat itu. Selepas ini kalau nak bagi jawapan, kena yakin sahaja. Jangan teragak-agak. Baiklah Irfan, saya teruskan iaitu bahagian yang ketiga tadi, EndNote, catat berdasarkan pentafsiran. Jadi di sinilah soalannya, nyatakan nilai yang terdapat dalam petikan novel Kasih Sahabat dan berikan contoh yang sesuai. Sebenarnya perkara ini telah dilakukan oleh murid-murid. Jadi saya rasa murid-murid di dalam Google Meet ataupun murid-murid di rumah dah bersedia dengan jawapan masing-masing. Jadi saya mohon kerjasama murid-murid dalam Google Meet untuk angkat mini board anda, tunjukkan berapa nilai yang awak dapat. Kongsikan bersama-sama. Irfan boleh bantu saya bacakan tak? Boleh cikgu. Cikgu Silakan. nak saya baca yang siapa punya dulu? Mana-mana Irfan? Ikut Mana-mana. Irfan. Okey, Ya. Irfan nampak sekarang ni Haziq punya. Ya. Okey, yang pertama adalah baik hati. Yang kedua, rendah diri. Dan ketiga, menepati masa. Bagaimana dengan Romelda pula? Romelda, kita boleh lihat di sini, baik hati, bantu-membantu, rendah diri dan menepati masa. Seterusnya Saranya Sarannya ada bantu-membantu, baik hati dan rendah diri. dan Raja. Raja, ada 4 juga. Bantu-membantu, baik hati, rendah diri dan menepati masa. Nampaknya Irfan mereka memberikan nilai yang hampir sama. Jadi saya nak mohon mana-mana murid di dalam Google Meet terangkan contoh nilai yang mereka perolehi. Siapa yang nak cuba Irfan? Kita tengok Silakan. siapa yang nak cuba. Yakin, angkat tangan dan jawab. Siapa tu? Izinkan saya, cikgu. Raja. Raja, Okey. silakan, Raja. Silakan Raja. Jangan menyorok di belakang mini board. Silakan Raja. Nilai yang dapat saya peroleh berdasarkan proses tersebut adalah baik hati. Contohnya, keluarga Toseng dan Kumar sentiasa bermurah hati untuk menolong keluarga Amir. Baiklah, terima kasih Raja. Contoh yang diberikan jelas dengan teks yang telah kita kaji lagi dan saya mohon seorang lagi untuk nyatakan contoh kepada nilai seterusnya. Silakan.
Izinkan saya, cikgu. Ya, silakan. Nilai yang dapat saya peroleh berdasarkan proses tersebut adalah rendah diri. Contohnya, Amir menerima wang yang diberikan oleh Toseng dan mengucapkan terima kasih. Baiklah, tepat sekali Irfan. Jadi nilai-nilai yang mereka berikan ada di dalam slide yang saya sediakan, iaitu baik hati, rendah diri, saling membantu dan menepati masa Irfan. Jadi untuk mereka yang menjawab ini Irfan, saya berikan kedua-duanya 4 bintang dahulu Irfan 4 kepada bintang. Saranya. Baik. Dan juga siapa tadi Irfan lagi? Raja. Raja. Ya, Jadi saya. kita berikan Okey. pelekat. Baik, Ya. 4 bintang untuk Sarania Dan 4 juga bintang untuk Raja. Baik, tahniah Irfan ucapkan. Teruskan momentum ini untuk menjawab dengan baik. Silakan. Baiklah, seterusnya kita sambung ke proses yang keempat Irfan, iaitu ponder, fikirkan. Fikirkan. Ini proses terakhir selepas bacaan Irfan, iaitu murid perlu fikirkan apakah pengajaran yang terdapat dalam petikan novel kasih sahabat tadi. Sambil-sambil sebenarnya pemerhatian mereka pada bahagian 1, 2, 3 dan 4, saya yakin ada yang sudah berfikir tentang pengajaran. Jadi saya minta mana-mana murid untuk berikan 2 pengajaran yang terdapat dalam novel kasih sahabat kita pada hari ini. Silakan. Izinkan saya, cikgu. Ya, Raja sekali lagi. Maaf, Haziq. bukan Raja. Haziq sekali Haziq, lagi. cikgu. Ya, silakan Haziq. Cikgu, pengajaran yang boleh saya perolehi daripada pelosa tersebut ialah pertama, kita hendaklah saling membantu pihak yang berada dalam kesusahan tanpa mengira warna kulit, bangsa dan agama. Selain itu, kita hendaklah menyemai sikap baik hati dalam diri. Baiklah, terima kasih Haziq. Tepat sekali pengajaran yang diberikan. Yang mana Irfan, pengajaran yang diberikan sebenarnya ada hubung kait dengan nilai Irfan. Betul. Ramai tak tahu. Sebenarnya kita boleh buat perkaitan. Bila nilai itu baik hati Irfan, jadi pengajarannya pun perlu ada perkataan baik hati. Okey. Contohnya, kita perlu mengamalkan nilai baik hati dalam kehidupan. Seperti itu. Ramai yang tak tahu tips ni Irfan. Jadi perkaitan ini memudahkan murid untuk menjawab soalan yang akan diajukan kepada mereka dalam peperiksaan Irfan. Baik, jadi Ya. cikgu, berdasarkan jawapan yang Haziq berikan, berapa bintang yang layak dirapat? Kita berikan juga untuk setakat ini Irfan, kita berikan 4 bintang dahulu. 4 bintang Irfan. dahulu. Okey, tahniah Irfan juga. Kita tepukan dulu. Baiklah Baik. Irfan, boleh tampalkan dulu pelekat kepada mereka. Okey. Baik, sementara Abang Irfan nak tampalkan pelekat kepada Haziq ni, kita akan berhenti berehat dulu. Kita jumpa dalam Didik TV KPM selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di Didik TV KPM, tentunya dalam slot menengah rendah untuk bahasa Melayu. Cikgu, sebenarnya Irfan. tadi Irfan tengah belik-belik sedikit novel kita. Betul, Irfan. Kerana hari tentunya topik kita seterusnya adalah mengenai cerpen Banjir di Mata Emak. Betul. Jadi cikgu, Irfan tertanya je, kenapa tajuknya cikgu Banjir di Mata Emak? Mengapa? Baiklah Irfan, terima kasih atas soalan yang diajukan Irfan. Banjir di Mata Emak. Jadi sekarang ni yang kita sentuh Irfan adalah teks komponen sastra Komsas Antologi Baik Budi Indah Bahasa Tingkatan 2 Irfan. Di dalam antologi ini ada cerpen, ada drama, ada puisi, ada sajak Irfan. Jadi mengapa tajuknya ialah Banjir di Mata Emak? Kerana apa ni Irfan? Ini adalah aspek seni bahasa Irfan. Jadi kekayaan bahasa itu memberi perlambangan kepada tajuk Irfan. Takkanlah kita nak guna air mata di mata emak Irfan. Tak salah. Tetapi bila kita gunakan perkataan banjir, banjir ini merujuk kepada satu masalah, kesedihan yang dialami. Sama juga kita ertikan banjir di mata emak. Mungkin apakah masalah yang dialami oleh emak tersebut? Adakah emak tersebut hari-hari menangis? Adakah emak tersebut hari-hari duduk dalam keadaan banjir? Ini yang akan kita kaji pada hari ini Irfan. Baik. Ya. Baiklah, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini Irfan. Pada hari ini kita akan gunakan teknik bacaan re-app Irfan, iaitu murid-murid akan membaca, terjemahkan idea
mencatat pentafsiran dan fikirkan apakah nilai dan pengajaran yang terdapat dalam karya prosa moden yang mereka kaji pada hari ini, iaitu Cerpen Banjir di Mata Emak, Irfan. Jadi murid-murid di rumah ataupun murid-murid di dalam Google Meet boleh keluarkan buku antologi Baik Budi Indah Bahasa muka surat 51, Irfan. Boleh bukakan, 51. Irfan. Baik, Irfan akan buka kembali. Okey, muka surat 51 mengenai cerpen Banjir di Mata Emak Ini dia. adalah cerpen pendek, Irfan. Cerpen merujuk kepada cerita pendek, Irfan. Okey, jadi kita akan buat sedikit, kita menggunakan teknik react, tapi saya nak mudahkan bacaan murid dengan menyelitkan kaedah lakonan, Irfan. Kaedah lakonan? Betul, Irfan. Baik. Jadi kita akan lihat, saya perlukan 2 orang pelakon, Irfan. Satu penterjemah dan satu pencatat, Irfan. Jadi kita ada murid-murid dalam Google Meet 4 orang. Saya nak tengok siapa yang nak jadi pelakon kita pada hari ini, Irfan. Tengok siapa yang cepat. Saya nak jadi watak saya. Okey, terima kasih Sanaya berani untuk membawa watak saya. Seterusnya, lagi seorang, watak apa? Saya nak jadi watak Mak Pia. Baiklah, Watak Mak Romelda Pia. nak sahut cabaran jadi watak Mak Pia, Irfan. Dan kita ada 2 main peranan lagi, iaitu seorang penterjemah dan juga seorang pencatat. Dekat sini biar saya tentukan, penterjemah saya nak Siapa cikgu? Raja jadi penterjemah. Raja, okey. Dan seterusnya pencatat saya nak Haziq. Okey, untuk mencatat apa yang dia akan perolehi berdasarkan lakonan sebentar tadi. Baiklah, Irfan, tanpa melengahkan masa, kita tengok lakonan antara saya dan Mak Piah ini dan murid-murid boleh mulakan sekarang. Mari Silakan. kita saksikan lakonan mereka. Saya bukan Nana. Nana suruh Cik hantar semua ni. Dia masak sendiri kan? Iya, makcik. Nana sihat? Anak-anak dia macam mana? Suami dia? Entahlah. Makcik? Oh, makcik. Pasal apa Makcik Pia tak pindah ke pusat pemindahan sama jiran-jiran? Banjir dulu. Pindah juga ke pusat pemindahan. Tapi susahlah. Mak Pia ni dah lah kerak kencing. Kadang-kadang tak sempat ke bilik air. Kali ni biarlah duduk di rumah. Daripada telinga Mak Pia ni sakit dengan buat caci orang. Lebih baik di rumah menahan lapar. Di rumah sendiri, nak. Tak apa, Mak Pia. Selagi banjir tak surut, saya janji saya akan temankan Mak Pia. Terima kasih lah, nak. Terima kasih. Sudahlah, Mak Pia. Mari kita makan. Nana masak semua ni. Dia minta Cik hantarkan kat Mak Pia. Ya, makcik. Makanlah. Katanya ini lauk kegemaran makcik. Ingat juga Nana kat aku ya. Terima kasih, nak. Sama-sama. Baiklah, terima kasih Saranya dan Romelda. Kita berikan tepukan kepada mereka, Irfan. Tahniah, apa yang Lakonan ucapkan? spontan yang agak bagus, Irfan. Betul. Jadi di sini pun sebenarnya kita dapat menilai berapa bintang nak bagi Irfan. Saya lihat atas kesungguhan mereka, Irfan. Saya bagikan kedua-dua mereka 5 bintang, Irfan. 5 bintang kepada Sarania dan juga Betul, Romelda. Irfan. Tahniah. Kita boleh tampalkan 2 pelekat kepada mereka, Irfan. Adakah mereka ini pelapis bagi pelakon tanah air kita, cikgu? Mungkin Irfan satu hari nanti kalau mereka InsyaAllah. minat, Irfan. Baik, Jadi kita tampal sambil-sambil dulu. Abang Irfan tampalkan pelekat, tugas penterjemah sediakan hasil idea awak. Apa yang boleh awak terjemahkan berdasarkan lakonan yang telah dibuat oleh Saranya dan Romelda sebentar tadi. Baiklah, saya nak Raja kongsikan terjemahan idea yang dia perolehi berdasarkan lakonan sebentar tadi. Silakan Raja. Pada pendapat saya, watak saya telah pergi ke rumah Mak Piah dengan membawa makanan dan disambut baik oleh Mak Piah. Saya bertanya kepada Mak Piah tentang sebab dia tidak mahu berpindah ke pusat pemindahan. Mak Piah mengetahui bahawa dia tidak mahu mengganggu orang di sana kerana keadaannya yang kerap membuang air kecil sehingga kadang-kadang tidak sempat ke bilik air. Saya pula berjanji
akan menemani Mak Piah selagi banjir tidak surut. Saya mengajak Mak Piah makan. Mak Piah bertanya sama adik Nana yang masak dan menyuruh saya menghantar makanan itu. Saya terpaksa berbohong kerana hendak melihat Mak Piah berasa bahagia. Itu sahaja. Baiklah, terima kasih Raja. Nampak tak Irfan? Jelas sekali penterjemahan idea yang diberikan oleh Raja. Yang mana cerita ini menjurus kepada petikan ringkasnya. Watak saya itu datang ke rumah Mak Piah Irfan membawa makanan. Tetapi Mak Piah ingatkan Nana yang memasak makanan tersebut. Dan saya ni bertanyakan kepada Mak Piah mengapa Mak Piah tak mahu ke pusat pemindahan. Dan Mak Piah memberikan alasan bahawa Mak Piah sering sakit, kencing kerap dan risau jika tak sempat ke tandas Irfan. Dan seterusnya saya mengajak Mak Piah untuk makan dan juga saya Irfan sanggup menemani Mak Piah hingga banjir surut Irfan. Untuk berada bersama-sama Mak Piah di rumahnya Irfan. Namun Irfan, Mak Piah ni selalu bertanya, adakah bekalan yang dibawa itu dimasak oleh Nana atau bukan Irfan? Sebenarnya siapa yang masak Irfan? Sebenarnya saya terpaksa berbohong Irfan untuk melihat Mak Piah gembira kerana Mak Piah ni Irfan, kalau kita baca cerita ni daripada awal sampai akhir, murid-murid di rumah dan dalam Google Meet, sebenarnya penderitaan seorang ibu yang terlalu rindukan anaknya yang bernama Nana Irfan. Allahu Akbar. Sedih Irfan. Sebab tu tajuknya Irfan, saya kaitkan balik kenapa Irfan tanya banjir di mata emak. Kesedihan seorang ibu tu Irfan yang merindukan anaknya. Betul Irfan. Jadi kena ingatlah ibu kita yang kalau jika ada masa ibu, pulanglah selalu. Lihatlah ibu kita Irfan. Jadi berdasarkan terjemahan tersebut Irfan, saya nak bagi 5 bintang Irfan dekat Raja. Baik, berikan tepukan untuk Raja. Tepukan untuk Raja. Bagus sekali penjelasannya. Dan sambil Abang Irfan tampalkan pelekat tu, saya mohon pencatat iaitu Haziq untuk kongsikan nilai yang awak perolehi daripada cerpen Banjir di Mata Emak ini. Sebentar sahaja lagi ya Haziq, mohon bersedia. Okey, silakan cikgu. Tampalkan stiker tu. Sudah Irfan? Sudah, alhamdulillah. Okey, jadi kita silakan Haziq untuk kongsikan nilai dan contoh yang awak perolehi daripada cerpen ini Haziq. Silakan. Izinkan saya cikgu. Ya. Okey, nilai yang dapat saya kesan ialah pertama, simpati. Contohnya, saya berasa simpati dengan keadaan Mak Piah yang tinggal keseorangan serta keadaan Mak Piah yang terlalu merindui anak-anak. Kedua ialah prihatin. Contohnya, saya sanggup mengharungi banjir untuk melihat keadaan hidup Mak Piah yang tinggal seorang diri. Baiklah, terima kasih Haziq. Jadi jawapan yang diberikan, jom kita semak Irfan. Baiklah, apa nilai yang dia perolehi setelah dia catatkan? Baik hati. Betul Irfan, baik hati pada watak. Siapa tadi? Watak Mak Piah? Watak saya Irfan. Saya, saya yang datang membawa bekalan makanan untuk Mak Piah. Maafkan Kemudian saya. prihatin. Prihatin yang mana saya sanggup menemani Mak Piah sehingga banjir surut Irfan. Dan yang terakhir adalah simpati. Yang mana saya ini terpaksa berbohong menyatakan bahawa masakan tersebut adalah masakan Nana. Sedangkan dimasak oleh saya kerana nak melihat Mak Piah gembira Irfan. Jadi tahniah kita ucapkan kepada Haziq dan kita berikan 5 bintang juga Irfan. Boleh letakkan pelekat di papan ganjarannya. Baik, kita berikan tepukan dulu untuk Haziq. Tahniah. Okey, sementara Abang Irfan nak lekatkan dulu. Suruh cikgu, kita ada apa lagi untuk segmen kali ini? Baiklah, jadi jelas di sini melalui teknik bacaan react ini, proses yang telah dilalui sama juga. Read membaca, E encode dan kita ada juga A endnote. Catatkan apa yang perlu mereka kuasai pada hari ini iaitu nilai. Dan yang terakhir, mereka perlu melalui proses ponder iaitu fikirkan. Apakah pengajaran yang terdapat dalam petikan cerpen Banjir di Mata Emak ini? Jadi saya rasa pelakon-pelakon tadi mungkin dah bersedia dengan jawapan mereka. Saya nak pilih Romelda. Boleh tak untuk kongsikan pengajaran pada hari ini? Boleh cikgu. Silakan Romelda. Berdasarkan nilai yang diberikan Haziq tadi, pengajaran yang saya perolehi melalui cerpen ini ialah kita hendaklah bersimpati terhadap golongan yang ditimpa musibah.
Selain itu, kita hendaklah mengamalkan sikap perikemanusiaan dan tolong-menolong sesama manusia. Terima kasih Romelda atas jawapan yang diberikan Irfan. Nampaknya Romelda mengaitkan nilai yang diberikan oleh Haziq sebentar tadi dengan pengajarannya. Begitu mudah untuk mendapatkan pengajaran melalui pembacaan. Jadi berdasarkan lakonan tersebut Irfan, saya rasa inilah kaedah yang dapat menarik murid untuk menguasai teks komponen sastra ini, Komsas ni, yang kadang-kala diabaikan, tidak mahu membaca atau membuat kajian Irfan. Betul. Jadi cikgu, untuk jawapan yang diberikan oleh mak piah kita hari ini iaitu Romelda, berapa ganjaran kita Saya nak berikan 5 bintang juga Irfan. 5 Jadi bintang? kita berikan pelekat senyum kepada mereka. Baik, Irfan. 5 bintang untuk Romelda. Tahniah Ya, Irfan tahniah. ucapkan. Baik, syabas kepada keempat-empat mereka. Jadi Ya. cikgu, kalau tadi kita bercakap mengenai watak mak piah dan juga watak saya, Irfan tertanya-tanya cikgu, siapa watak saya ini sebenarnya? Siapa Irfan? Agaknya saya, kita tak tahu namanya betul. Saya tu siapa Irfan? Betul. Sebenarnya saya ini pun tidak menyangka dia akan berjumpa dengan mak piah, ya, murid-murid di rumah atau dalam Google Meet. Saya ini sebenarnya tersalah membuat panggilan telefon kerana dia ingat orang yang dia telefon itu adalah rakan baiknya, tapi tidak disangka orang yang ditelefon itu adalah mak piah, yang mana tiba-tiba terdengar mak piah menjawab panggilan telefon tu sendiri, terus menyebut perkataan Nana ke yang telefon. Dari situlah saya sanggup menunggu apa yang ingin dikabarkan oleh mak piah. Baik. Itu saya sebenarnya. Okey, itulah sebenarnya watak saya yang sebenarnya menjawab panggilan, ya cikgu? Betul. Okey, dan seterusnya bersimpati dengan keadaan mak piah yang sememangnya merindukan anaknya. Okey cikgu, baiklah kita akan berhenti berehat seketika. Kita jumpa lagi dalam Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih bersama kami di Didik TV KPM dalam slot Mendengar Rendah Bahasa Melayu Tingkatan 2. Jadi Cikgu Akil, kalau tadi kita dah bercakap mengenai cerpen dan juga novel, untuk segmen kali ini apa pula yang akan kita bincangkan? Baiklah, segmen kali ini Irfan, saya nak buat sedikit perkongsian kepada murid-murid di rumah, murid-murid di dalam Google Meet ataupun rakan guru di luar sana, yang mana saya nak kongsikan 3 jenis teknik bacaan yang dapat memudahkan murid-murid atau guru-guru untuk menguasai aspek seni bahasa. Biasanya maklumlah Irfan, aspek seni bahasa ni orang kadang-kadang tak nak belajar sebab terlalu panjang teksnya. Jadi dengan teknik bacaan yang betul, saya yakin murid-murid di rumah ataupun dalam Google Meet akan lebih suka untuk mempelajari aspek-aspek seni bahasa ini yang ada dalam novel ataupun teks Komsas tersebut. Jadi saya kongsikan 3 teknik, iaitu teknik yang pertama, kita boleh lihat kita ada teknik react pada hari ini, iaitu yang pertama R, read, baca, E, encode, terjemahkan idea, A, note, catat berdasarkan pentafsiran, dan P, ponder, fikirkan. Yang mana murid-murid perlu membaca, terjemahkan idea, catatkan maklumat yang diperlukan dan fikirkan lanjutan kepada perkara apa yang diperlukan dalam teks tersebut. Seterusnya kita ada teknik bacaan SQ4R Irfan, yang mana teknik ini bermula daripada proses meninjau dan menyoal. Seperti apa tema yang nak disampaikan, apa persoalannya, dan seterusnya melalui fasa 4R Irfan. Apa 4R itu? 4R yang pertama, reading, membaca, kemudian mencatat, kemudian menyatakan kembali apa yang dicatat, dan yang terakhir membuat refleksi. Apakah refleksi yang dapat diperolehi melalui bacaan tersebut. Dan sebenarnya Irfan, kalau kita lihat Irfan, dalam teknik react dan juga SQ4R ini sesuai digunakan untuk bacaan novel
dan juga prosa Melayu. Irfan, harap murid-murid di rumah dan dalam Google Meet juga dapat menggunakan teknik ini kerana dia akan memudahkan. Jangan baca terlalu panjang, ringkaskan mengikut bahagian tertentu dan kaji apa yang perlu mereka fahami. Dan tidak dilupakan, kita ada lagi satu teknik, iaitu teknik bacaan asid. Apa yang dimaksudkan dengan asid? Yang pertama, A, agree, bersetuju. C, confusing, iaitu mengelirukan. I, interesting, iaitu menarik perhatian. Dan D, disagree, iaitu tidak bersetuju. Di mana hendak kita menggunakan teknik bacaan asid ini, Irfan, atau murid-murid di rumah dan dalam Google Meet? Sebenarnya teknik bacaan asid ini sesuai digunakan untuk teks-teks berbentuk puisi seperti sajak, syair, pantun, seloka dan juga gurindam. Kerana di dalam bait-bait puisi tersebut, murid dapat menentukan apa perkara yang mereka bersetuju, perkara yang mereka keliru, kemudian bahasa-bahasa yang indah menarik perhatian mereka, dan akhirnya di dalam sajak atau pantun atau syair tersebut mesti ada perkara yang tidak disetujui oleh murid-murid ataupun guru-guru juga ataupun rakan-rakan yang lain. Jadi mereka boleh gunakan teknik ini. Dan saya rasa dengan penggunaan ketiga-tiga teknik ini, Irfan, murid-murid pasti dapat menguasai aspek seni bahasa dan menimbulkan minat mereka untuk mempelajari sastra Melayu, Irfan. Baik. Dan sebagai kerja rumah tambahan, kita ada projek pembelajaran berasaskan projek ataupun PBL. Saya nak murid-murid dalam Google Meet ataupun di rumah dengan berpandukan cerpen Banjir di Mata Emak, saya minta sediakan papan cerita yang bertepatan dengan isu cerpen tersebut. Bagaimana format papan cerita tersebut? Adalah seperti ini. Jika kita lihat, kita tahu papan cerita atau bahasa Inggerisnya ya, storyboard. Tapi kita gunakan bahasa Melayu lah, papan cerita. Jadi ini adalah contoh yang telah cikgu sediakan dan cikgu mohon Abang Irfan sendiri untuk angkatkan papan cerita yang kita nak kongsikan hari ini. Baik, Irfan akan dulu. Okey, inilah dia papan ceritanya. Ya. Jadi saya rasa murid-murid di rumah dan juga murid-murid dalam Google Meet ni, Irfan, mesti ada kemahiran untuk melukis dengan baik, Irfan. Setuju? Jadi lukislah karikatur yang awak suka, kartun yang awak suka, bentuknya macam mana, terjemahkan apa yang awak pelajari daripada cerpen tersebut. Baik. Jadi nampaknya, Irfan, saya nak buat rumusan dekat sini, Irfan. Rumusan, cikgu? Rumusan pembelajaran kita sepanjang hari ini, apa yang dapat dirumuskan. Jadi saya nak minta mana-mana murid yang bersama saya pada hari ini dalam Google Meet untuk membuat rumusan. Silakan. Siapa yang nak bantu saya? Bintang saya, cikgu. Ya, Raja. Kita ada Raja. Silakan, Raja. Silakan, Raja. Rumusan yang saya dapat pada hari ini ialah saya dapat memahami karya prosa dengan lebih senang apabila teknik bacaan REF diaplikasikan. Bukan itu sahaja, kaedah lakonan yang cikgu laksanakan juga telah memudahkan saya mencari maklumat yang diperlukan. Itu sahaja. Baiklah, itulah rumusan yang diberikan oleh Raja sebentar tadi. Terima kasih. Dan Irfan, kita masih boleh beri lagi bintang kepada Raja, Irfan, kerana memberi respon terbuka berkaitan sesi pembelajaran pada hari ini. Kita berikan 5 bintang, Irfan. 5 bintang untuk Raja. Baik, cikgu. Sementara Irfan nak lekatkan pelekat di papan ini, cikgu. Bagaimana dengan prestasi keseluruhan murid cikgu untuk hari kalau ini? kita lihat pada hari ini, Irfan, kita lihat di papan ganjaran ya. Kita nampak Haziq mendapat 4 senyuman yang kecil dan 3 senyuman besar. Begitu juga Romelda, dan kita ada Raja dapat ekstra 1, lebih 1. Dan Saranya juga mendapat jumlah yang agak sama, Irfan. Jadi secara keseluruhannya kali ini, Irfan, daripada 10 bintang, Irfan. Keempat mereka ni, Irfan, saya nak berikan 10 bintang, Irfan. Jadi Irfan boleh tampalkan senyuman yang paling besar, Irfan. Seorang paling satu. besar. Betul, maknanya Irfan. semua akan dapat senyuman paling besar. Okey. Wah. Tahniah ya, berikan tepukan kepada murid-murid ni. Bintang. Sangat bagus. Ini 1 untuk Haziq. Okey, lagi.
Yang kedua Satu untuk Romelda, untuk Irfan. Romelda. Besar 10 bintang. Yang ketiga untuk Raja. Yang keempat, kita ada lagi satu senyuman 10 bintang yang akan diberikan kepada sarannya. Okey, berikan temukan untuk diri sendiri. Wah, memang hebatlah anak murid cikgu hari ini. Baik cikgu. Ya, Irfan. Mungkin ada anak murid kita yang berada di rumah nak tahu bagaimana cara untuk kita mendapatkan latihan pengukuhan. Di mana cikgu? Baiklah Irfan, bagi murid-murid yang berada di rumah ataupun murid-murid yang berada dalam Google Meet, kita boleh mendapatkan latihan pengukuhan tambahan di sumberku melalui portal Delima, Irfan. Baik cikgu, Ya. terima kasih banyak-banyak Sama-sama, kepada Irfan. Cikgu Akil kerana bersama kami hari ini mengajar kita tentang bahasa Melayu untuk tingkatan 2. Banyak yang telah dikongsikan dan saya harap ini semua dapat memberikan manfaat kepada anda yang menonton. Baiklah cikgu, Ya, kita Irfan. punya topik hari ini berkaitan dengan ukhuwah. Jadi cikgu, ukhuwah itu bukan terletak pada pertemuan, bukan juga pada manis ucapan di bibir, tetapi ukhuwah itu datangnya daripada ingatan seseorang kepada saudaranya yang lain. Betul tu Irfan. Baik, kalau rezeki kita berjumpa lagi dengan itu. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.